Dan yang ketiga kata Nabi, wal ghaniyul zalum, orang kaya yang zalim, yakni orang kaya yang menggunakan kekayaannya, kekuasaannya, jawatannya untuk melakukan kezaliman. Dia kaya, dia dihormati masyarakat, dia ada pangkat, dia ada jawatan yang tinggi, maka digunakan jawatannya itu, kekayaannya itu untuk buat zalim kepada orang. Kalau dia ada pekerja, maka dia akan potong gaji pekerja dia. Dia akan lambat bayar dengan berbagai-bagai alasan. Gaji saya tak bayar lagi, bos. Awak ni lambat bagi kerja. Awak ni banyak potong lah. Awak ni begini. Kesombongannya. Seolah-olah dia boleh buat apa saja yang dia suka kerana baginya dia ni orang hebat. Dia ni orang ada harta. Samalah seperti Fir'aun la'natullah. Bila berasa segala-galanya ada belaka dah, maka dibuat zalim, dia sekat ni sehingga dia mendakwa dia adalah Tuhan. Ni. Maka kata Nabi SAW, tiga golongan ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudiannya dikata lagi, masuk balik dalam bab sedekah, iaitulah lainlah halnya kata tuang pengarang. Seseorang yang sedang berada dalam keadaan sakit atau sudah kena, nyawa pun sudah dirasakan sudah tidak lama lagi akan berpisah daripada badan, tanda-tanda kematian daripada masa ke semasa semakin dirasakan. Ketika itu putuslah harapannya daripada memiliki atau menguasai hartanya, maka dengan sebab itu mudahlah ia berkata, harta ini untuk si fulan. Tak ada Allah dah. Doktor pun dah aku dah. Doktor kata boleh dah panggil adik-beradik lain. Pasal apa ni? Pasal tak boleh nak apa dia ni. Nak buat alik pun boleh. Nak kira mati hospital pun boleh. Tapi doktor kata tak lah, kata mati hospital mana boleh buat alik dah. Boleh panggil belaka dah. Pasal nak cabut belaka ni, nak cabut wayar tu, nak cabut wayar ni, tak ada harapan dah. Masa tu lah kata tuang pengarang baru sibuk. Harta aku buat ni, bila aku sihat bila-bila aku nak derma sini. Harta ni banyak ni, aku nak pergi ke pondok ni. Harta banyak ni, aku nak pergi ke masjid. Hak ni kalau boleh, aku nak buat surau depan rumah aku. Bila dikira tidak lagi ada harapan. Batu masa kita sihat ni kata Nabi SAW, dermalah. Batu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra? Ya Rasulullah, sedekah macam mana yang Tuhan beri pahala besar? Sahabat ni kira nak pahala besar saja. Kita nak projek besar, sahabat nak pahala besar. Maka Nabi kata, kamu sedekah ketika mana kamu ketika itu sihat. Masa sihat ni molek sedekah ni. Bila sakit, dah buat dah, nepih dah, awal-awal nak mampu tau, baru nak derma, Allahu Rabbi. Tak ada maksud dah. Masa sihat Nabi kata, ketika itu wa anta sahihun, kamu sihat. Dan sebenarnya engkau ketika itu sangat-sangat takhsyal faqara, sangat-sangat takut kepada miskin, sangat takut menjadi fakir. Ini kalau aku derma ni, susah aku bila-bila. Awak bayar wacik ni, kalau aku derma banyak nak bayar wacik lagu mana? BAP tak bayar lagi, hak ni tak bayar lagi, nak derma ke tak, nak derma ke tak, nak derma. Ketika itu malik derma. Kerana ketika itu kita berlawan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kata, jangan derma, kayak gini susah lagi. Nak ambil mana biti, nak tepak balik, nak begitu, nak begini. Masa tu malik. Masa tu malik kita menderma sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Ketika itu kamu sihat, kamu bakhil, yakni kamu sayang harta kamu takut menjadi fakir dan kamu berangan-angan untuk menjadi kaya. Ketika itu kamu lawan hawa nafsu, sedekah juga. Ya, sedekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kamu pahala yang besar. Sebagaimana yang ditanya oleh
sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Bila kita sedekah, kita ada ibu bapa tak? Ada ibu bapa dah. Maka sedekah kita niatkan kepada pahala itu pada ibu bapa juga. Ya Allah, ya Tuhanku, pahala aku sedekah dalam tabung masjid pada malam ini aku hadiahkan kepada ibu bapaku. Elok kita niat demikian. Supaya apa? Supaya keluar daripada khilaf. Mana-mana anak buat kebajikan, kata ulama-ulama. Anak kita semayang, anak kita puasa, anak kita tahajud, anak kita buat baik, automatik pahala anak kita dapat ke kita. Pandangan pertama kata automatik. Anak kita, dia baca Quran. Dia baca Quran rumah. Pahala baca Quran tu boleh ke kita. Nampak? Atau kita baca Quran. Pahala kita baca Quran itu dapat pada ibu bapa kita juga. Pandangan pertama kata automatik. Pandangan yang kedua mengatakan elok kita niatkan. Ya Allah, ya Tuhanku, pahala aku baca Quran pada malam ini aku hadiahkan kepada ibu bapaku. Ya Allah, ya Tuhanku, pahala aku sedekah pada malam ini aku hadiahkan kepada ibu bapaku. Niat tu lebih elok. Tetapi ada sesetengah perkara amalan atau kebajikan anak-anak walaupun mereka buat kebaikan tak dapat pada ibu bapa. Bila mana kebaikan tersebut telah dilarang oleh ibu bapa. Rupa-rupa mak ayah dia pernah larang dia semayang itu. Mak ayah larang anak semayang. Anak nak pergi masjid lagi mana? Lagi masjid semayang. Semayang apa tak? Mak dia pernah larang, ayah dia pernah larang anak semayang. Anak semayang juga. Pahala tu tak dapat kepada mak bapak yang larang lagi tu.